Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Fadil sahabat saya pengurusi majlis, Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, nazir dan seluruh pegawai-pegawai masjid, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin daripadanya pada malam ini kita dapat berhimpun untuk kita mendalami sebuah kitab yang tidak terasing di kalangan umat Islam di merata dunia, iaitulah kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang menjadi pilihan kepada kita disebabkan terdapat beberapa faktor yang sangat mustahak di dalam kitab ini yang telah pun saya jelaskan secara panjang lebar di dalam mukaddimah pengajian kita di bulan yang lepas. InsyaAllah pada malam yang penuh dengan barakah ini kita akan masuk kepada satu tajuk yang pertama di muka surat yang ke-9, iaitulah panduan bersandar bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut dalam kata-kata hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zulali. Maksudnya, sebahagian daripada tanda seseorang itu suka bersandar pada diri sendiri
dan pada kekuatan amal dan usahanya. Ialah berlakunya kekurangan pengharapan terhadap rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi padanya sesuatu kesalahan. Mengikut pandangan daripada ulama tasawuf, amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak akan membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membawa kepada syurga Allah bukan kerana amalan kita semata-mata, tetapi dia kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Islam mengajar kepada manusia supaya beramal, sebagaimana firman Allah taala, aqimus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, hendaklah kamu sentiasa menyuruh melakukan kebaikan dan sentiasa melarang manusia daripada melakukan kemungkaran. Ayat ini sangat jelas. Islam memerintah kepada kita supaya kita beramal. Kita mesti menunaikan sembahyang, menunaikan zakat, menunaikan ibadat haji, dan juga kita diperintah supaya menyempurnakan amalan-amalan yang lain, termasuk membaca Al-Quran, berzikir, memperjuangkan Islam, menyeru manusia kepada benda yang baik, mencegah manusia daripada perkara yang mungkar. Semua ini adalah amalan-amalan yang difardukan oleh Allah kepada manusia. Cuma mengikut ulama-ulama yang berpegang dengan konsep tasawuf, iaitulah yang mempunyai manhaj ataupun metodologi pemikiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama tasawuf, apabila mereka melihat secara dekat siapa dia Allah, siapa dia manusia, apakah yang dikatakan dunia, apakah yang dikatakan akhirat, apa benda yang disebut sebagai nikmat dunia dan apa benda yang disebut sebagai nikmat yang kekal abadi di hari akhirat. Bukan mereka melihat dengan mata kasar, tetapi mereka melihat dengan mata hati, ainul basir, yang akan sampai ke peringkat haqqul yaqin. Bukan saja ainul yaqin, bukan saja penglihatan dengan mata yang menyebabkan kita boleh yakin sesuatu benda. Kalau kita lihat dengan mata sudah pasti kita akan lihat hanya nikmat dunia. Kita yakin rumah kita membawa kebahagiaan, anak isteri kita membawa kebahagiaan, kerana kita boleh saksikan dengan mata kasar, ainul basirah, mata kasar. Kita tidak mampu melihat nikmat yang dianugerah oleh Allah selepas daripada mati. Maka hukum hakam yang menyentuh ilmu fiqh dilihat dengan mata kasar, dilihat dengan ainul yaqin, dan memang kita yakin. Tetapi di sana ainul yaqin tidak boleh menembusi satu alam yang dipanggil sebagai alam akhirat. Walaupun alam ini adalah alam sam'iyah dan ghaibiyah,
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membincangkan secara halus, kerana dia boleh menjejaskan iman manusia. Para alim ulama tasawuf mereka tidak bincang secara halus. Macam mana siratal mustaqim, mereka bincang sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut melalui hadis, tetapi mereka melihat dengan mata hati yang menyebabkan timbulnya haqqul yaqin, keyakinan yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan sampai ke satu tahap mereka menghayati perintah daripada Allah ini sampai ke tahap mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembahyang dalam keadaan halawatul iman. Dia akan rasa manis dengan sembahyang. Apabila dia bersedekah, dia akan rasa manis. Dia tak rasa hari ini aku bersedekah habis harta aku. Tak. Dia akan rasa manis. Syukur pada Allah, alhamdulillah, Allah anugerahkan kepadaku nikmat harta benda. Aku dapat jadikan harta ini bekalan untuk hari akhirat, iaitulah hari yang kekal abadi, hari yang kita akan hidup selama-lamanya. Sudah tentulah hari yang kita hidup selama-lamanya ini lebih mustahak daripada hari yang kita hidup sementara. Dunia kita hidup tak lebih daripada 80 tahun. Saya berhati pada malam ini seorang pun tak ada 80 tahun. Wallahu a'lam. Kalau ada pun mungkin seorang. Kalau 90, garanti tak ada. Maknanya 90 tahun orang kawasan ni mati. 90 tahun kita hidup di dunia, kita ada harta. Adakah kita nak belanjakan harta kita untuk zaman 90 tahun sahaja, ataupun kita nak nak bagikan harta kita, ada benda yang kita belanja di zaman 90 tahun dan ada harta kita yang kita belanja di zaman yang kekal abadi, juta-juta tahun, trilion tahun yang tidak ada kesudahan, khalidina fiha, kekal abadi. Ulama tasawuf yang melihat perkara ini dengan haqqul yaqin, bukan dengan mata kasar, dengan haqqul yaqin, sudah tentu mereka rasa dunia ini satu tempat penipuan, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia ini adalah tempat permainan, tempat kita leka, tempat perhiasan sementara, tempat manusia ini berlumba-lumba untuk mencari kemegahan sementara, untuk manusia berlumba-lumba supaya anak-anak mereka ramai, harta mereka banyak. Tetapi dia adalah sementara. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia kekal abadi. Tidak ada tua, tak ada tua, tidak ada sakit. Bagi siapa? Orang yang tahu membahagikan antara kehidupan dunia dengan kehidupan hari akhirat, yakni mereka yang berjaya di dunia, berjaya di hari akhirat. Allah menempatkan mereka di dalam syurga Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, yang kekal abadi. Ulama tasawuf memberi fokus tentang perkara ini. Oleh kerana zaman hari akhirat ini satu zaman yang begitu keadaannya,
kalau kita dianugerah oleh Allah dengan syurga, insya-Allah kita doa, mudah-mudahan kita semua pada malam ini satu hari kita akan bertemu di dalam syurga Allah, insya-Allah. Tempat yang tidak ada sakit. Hari ini macam-macam penyakit. Orang kaya tak boleh elak daripada penyakit. Ada yang kecil manis, ada yang kena gaul. Gaul, orang besuk kata go out. Ini orang besuk. Besuk ni dia pelik pada orang sikit. Kerajaan langit pada dia besuk, tempat lain tak ada. Dia tak panggil gaul, dia panggil go out. Dengan maaf orang yang sakit gaul, gaul. Tidak ada lagi masalah. Dunia ni semua tak kena. Kita tak makan, lapar. Tak makan manis, tak ada nikmat manis. Masalah. Makan manis, kecil manis. Makan garam banyak, masin banyak sikit, darah tinggi. Tak makan masin, tak sedap. Tak kahwin. Masalah tidur tak enak. Kahwin, beranak, kena kerja, kena apa, macam-macam. Bila beranak, anak ramai. Saya pun ramai, ada 10 orang. Masya Allah, yang ni balik sekolah pukul 12.30, yang ni pukul 1, yang ni pukul 1.30, yang ni pula tuition pula pukul 2, yang ni pula tuition pukul 2.30. Atau pergi ambil apa? Subhanallah, kelam kabut. Sebab apa? Allah jadikan dunia ini bermasalah. Makin ramai anak, makin banyak masalah. Makin banyak masalah. 10 orang. Tu tanda sibuk dengan ceramah. Kalau tak sibuk berkali 18. Masalah. Kalau kita tidak ada anak, cuba tengok orang yang Allah tidak bagi kepada dia rezeki anak. Ada hikmah, jangan kita terlalu sedih. Ada hikmah dia. Merata cari anak agak, merata cari doktor, nak kepada anak. Tidak ada anak pun masalah, ada anak pun masalah. Ada harta, takut kepada pencuri pula, merampok, menyambung macam-macam. Tak ada harta, susah juga. Ini dunia. Tak ada yang kena. Tak pakai kereta, masalah. Pakai kereta, dia rusak, masalah juga. Hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tarik masalah. Apa yang kita nak? Nak makan, kita makan, tak ada penyakit. Allah sediakan sebagai contoh yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah alirkan di dalam syurga kita, di taman-taman syurga, sungai. Anak-anak sungai. Ada sungai daripada min asalim musaffa, daripada madu lebah yang sangat-sangat enak. Madu lebah, kita nak minum satu baldi tak kena kecil mani. Min labanin lam yataghayyar ta'mu, Allah alirkan anak sungai daripada susu yang tidak pernah berubah rasa dia. Kita minum banyak mana, lam yataghayyar ta'mu, dia tak pernah jadi masam, tak pernah bertukar rasa dia. Min khamrin lazzatin lisyaribin, ada anak sungai daripada arak yang sangat-sangat istimewa. Kalau kita minum banyak mana sekalipun, kita tak akan mabuk, tak akan ada masalah walaupun sebesar zarah. Sampai ke tahap Allah tawarkan kepada manusia di dalam syurganya
Kita manusia boleh berpindah daripada satu zaman ke satu zaman. Kita meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia umur 100 tahun. Pakai tukar bokok belakang 100 tahun. Gigi tak ada sebatang. Nak makan mi, gigit mi pun tak putus dah. Tak ada apa duduk atas dunia, tak ada apa dah. Dia duduk dengan isteri dia pun belaga belakang. Isteri pun paling belakang, dia pun paling belakang. Tak ada apa-apa power. Makan tekak ali pun tak jadi. Masuk syurga Allah. Yang Nabi SAW menyebut dalam hadis, orang tua tak masuk syurga. Seorang tua menangis. Lalu Rasulullah sebut dia bergurau. Rasulullah mengatakan di dalam syurga Allah tidak ada tua. Yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bila kita masuk syurga, Allah bagi pilihan. Kita minta dengan malaikat, wahai malaikat, kita nak rasa zaman umur 40 tahun. Waktu kita di dunia dulu, zaman 40 tahun ni hebat. Penyakit tidak ada. Kita masih kuat, masih gagah. Kemana-mana pergi pun makan restoran besar, semua sekali makan banyak, tak ada masalah. Kita minta dengan Allah nak hidup umur 40 tahun. Allah bagi kita hidup dalam syurga umur 40 tahun. Kata Ibnu Hajar, kita duduk umur 40 tahun, kita teringat pula zaman tua, waktu zaman ada cucu. Seronok ada cucu. Seronok ada cucu. Allah bagi kita hidup zaman tua. Kita rasa seronok nak hidup zaman tua sekejap. Minta dengan malaikat. Malaikat bagi. Zaman ada cucu. Saya tak ada pengalaman lagi ada cucu. Ada orang cerita, seorang dia lebih suka dengan cucu berbanding dengan anak. Wallahu a'lam. Dekat kampung saya ada seorang, dia ni backhand, jenis garang. Anak dia pernah pukul dengan kayu ni, pecah kepala, garang. Dan anak dia pun sangat-sangat nakal. Nakal sungguh. Dia pernah pekok dengan kapok. Anak dia lari, angkat kaki, kapok turun. Bakal dengan anak. Mari zaman cucu. Zaman cucu. Cucu ambil cetong, puk kata atas kepala tu. Hehehe, dia suka. Allah, dia kata cucu. Kalau anak siap. Dengan cucu, wallahu a'lam, saya tak ada pengalaman. Ada manusia yang suka sekali-sekala dia nak balik zaman tua. Malaikat izin. Dengan izin daripada Allah, dia boleh hidup zaman tua. Kadang-kadang dia berfikir nak hidup zaman kanak-kanak. Kat zaman kanak-kanak kita tak bermasalah. Cukup makan, cukup tidur, beres. Dia bukan fikir nak kahwin, bukan fikir nak cari rezeki, bukan fikir apa. Kanak-kanak. Kita minta dengan malaikat nak jadi zaman kanak-kanak, diberi oleh malaikat di dalam syurga Allah. Subhanallah. Ini kelebihan. Ulama tasawuf apabila dia lihat benda ini, inilah yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab dia Min Alamatil I'timadi 'alal 'amali Nuqsanur Raja'i 'inda wujudiz zulali. Dia pesan kepada kita, amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak akan mendorong kita untuk masuk syurga Allah. Sebab cuba kita bayang syurga Allah yang sifat dia begitu. Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi semata-mata kita sembahyang 5 waktu? Berapa minit 5 waktu? Kita nak buat rumah atas dunia ini, kita bekerja daripada jam 8 sehingga pada jam 5. Ada orang overtime
belum lagi. Lama mana berpuluh tahun dia bekerja baru boleh buat rumah. Buat rumah masalah. Leteri mati, air bocor, dinding berkulat, macam-macam. Memerlukan masa yang sangat lama untuk kita bina sebuah rumah. Allah hadiahkan kepada manusia syurga. Adakah munasabah Allah anugerahkan syurga semata-mata kita sembahyang 5 waktu? Semata-mata kita mengeluarkan sedikit keuangan membayar zakat? Semata-mata kita menunaikan ibadat haji 1 kali untuk seumur hidup? Tak munasabah, kata ulama tasawuf. Sebab itu dia mengatakan bukan masalah amalan kita masuk syurga. Kalau nak kira amalan tak padan. Yang mengizinkan kita masuk syurga adalah rahmat daripada Allah. Cuma kita beramal ini sifat kita sebagai hamba Allah. Sebut hamba, hamba yang ada zaman jahiliah. Hamba dia tidak ada gaji. Tak ada gaji. Dia bekerja siang, malam, pagi, petang, hanya diberi makan dan pakai oleh tuannya. Gaji tidak ada. Kalau ada gaji, itu bukan hamba, itu orang gaji. Maka kita dengan Allah, kita ni abdullah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bekerja, jangan sekali-kali kita sebut masalah gaji, yakni pahala. Itu berbeza antara ulama tasawuf dengan ulama fiqh. Ulama tasawuf kata jangan sebut masalah pahala apa semua sekali, ini serah pada Allah. Cuma kalau Allah ingin kita memasuki syurganya, kita bukan masuk kerana amalan kita, kerana amalan kita sedikit. Kita beramal lama mana? 60 tahun. Allah bagi syurga lama mana? Juta-juta, trilion tahun. Tak sepadan. Maknanya kita masuk syurga Allah bukan kerana amalan, tapi kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat yang dianugerah oleh Allah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang amat mengasihani kepada manusia, penyayang Allah, pemurah Allah. Allah izinkan kepada manusia yang tunduk kepada Allah masuk syurganya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dia sebut salah satu daripada sifat yang sangat cacat, sifat yang perlu kita baiki apabila kita buat sesuatu benda yang silap dalam hidup kita. Memang kita semua ada silap. Kita bukan maksum, kita bukan nabi, bukan rasul. Kita manusia. Inda wujudi zulal, waktu kita melakukan pekerjaan yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu banyak. Ada masa Allah minta kita berzikir, kita cuai. Ada masa Allah minta kita salat berjamaah, kita cuai. Ada masa Allah meminta kepada kita supaya kita belajar ilmu, kita cuai. Banyak. Maka di waktu itu, jangan sekali-kali kamu wahai manusia, di celah-celah kekurangan yang banyak yang berlaku kepada kita, di sana ada beberapa amalan yang kita buat. Memang banyak kali kita tak datang solat berjamaah, tapi ada beberapa kali kita datang. Jangan kita rusakkan amalan yang kita lakukan waktu kita datang ke surau, ke masjid. Jangan sekali-kali kita sandarkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita pergi masjid? Allah lama tak pergi masjid. Tengok, dia akan berpecah kita punya nawaitu, kita punya matlamat kita. Mengapa kita datang ke masjid? Allah malu kok orang, kita kata malu kok orang, memang lama tak datang masjid.
Dengan maaf saya semua, tak kira lah saya ke siapa ke dalam perkara ini, kita muhasabah. Ada orang lain dia kata aku ahli jawatan kuasa masjid, takkan tak pergi masjid? Kena pergilah masjid. Aku ahli jawatan kuasa masjid. Lepas pada tu orang tak lantik dia jadi AJK, dia pun tak mari. Sebab apa jadi macam ni? Kita sudah berpecah nawaitu kita, matlamat kita, harapan kita dengan Allah, pergantungan kita yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, sandar kita secara bulat kepada Allah menjadi cacat. Sebab syaitan akan menusuk masuk ke dalam hati manusia. Syaitan dia mampu mengubah niat manusia. Sebab itu sebagai mukaddimah kepada perbincangan yang lain yang banyak di dalam kitab ini, Syekh Ibn Atha'illah dia sebut kepada kita sebagai peringatan. Ingat, kita bersandar secara bulat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersandar kepada Allah, semua perkara lain kita akan dapat. Ada orang datang ke masjid sebab apa? Memang diiklankan hari Jumaat baru ni, diiklankan insya-Allah kita malam sekian-sekian kita ada majlis ilmu. Lepas daripada pengajian majlis ilmu ada jamuan. Ada nasi Arab, ada nasi biryani, ada mandi, ada madhur, ada maklubah, ada mangsaf. Ini saya pun suka. Lauk pula ada kambing, ada ayam. Kita pun ajak anak kita, isteri kita, jom kita pergi ke masjid. Malam ni selain daripada ada program, malam ni juga ada makan. Kita tak payah masak kat rumah, kita makan kat masjid. Kita mari nawaitu kita kerana makan, kita akan dapat makan. Ganjaran rahmat daripada Allah, bersandar secara bulat kepada Allah, kita akan zero, kosong. Diingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita bersandar selain daripada Allah. Tapi kalau kita datang ke masjid, kita datang kerana Allah Subhanahu wa taala, bulat kita sandar pada Allah, kita akan dapat ganjaran dengan Allah. Nasi mandi pun kita dapat, biryani pun kita dapat, makan kambing pun boleh, segala-galanya kita dapat. Walaupun perkara ini simple, tetapi dia sangat sukar untuk bertapak di dalam hati manusia. Sebab dia diganggu oleh syaitan. Syaitan akan merubahnya, diganggu oleh syaitan. Maka diingatkan kepada kita supaya kita berwaspada. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hanya kerana merasakan kurniaan rahmat Allah Azza wa Jalla kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik, yakni lebih berguna kepada kamu bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah diberi oleh Allah nikmat yang berbagai-bagai bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Ada di antara mereka yang berniaga mencapai kejayaan yang besar, menjadi golongan yang kaya terbilang di semenanjung tanah Arab. Ada di antara mereka yang rasa bila dia menyumbang, ada orang yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyumbang sekian banyak, adakah layak dia untuk masuk syurga Allah? Ada orang yang pernah bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya aku berpuasa ala tulid dahr, sepanjang masa,
tiap-tiap hari puasa, adakah layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Ada orang tanya, wahai Rasulullah, saya nak beribadah, saya tak nak kahwin, saya nak duduk dalam masjid, saya nak ibadah kepada Allah, adakah melayakkan saya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan kepada mereka, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Selepas daripada Rasulullah tegaskan, aku, kata Rasulullah, Nabi dan Rasul, manusia yang paling sempurna di atas muka bumi. Aku sembahyang di waktu malam, aku tidur. Aku tidur. Time tidur, aku tidur. Waktu sembahyang, aku sembahyang. Waktu bersama dengan anak isteri, aku bersama dengan anak isteri. Waktu ke medan peperangan, aku pergi. Kemudian aku balik. Aku beristirahat. Rasulullah juga menyebut, aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Ada waktu Rasulullah tak puasa banyak. Bukan kata Rasulullah ini puasa tiap-tiap hari, tak. Hatta Isnin dengan Khamis, banyak kali Rasulullah tak berpuasa. Kenapa? Nak membezakan, kalau Rasulullah puasa Isnin Khamis tak berhenti, puasa ini akan jadi wajib. Rasulullah tak puasa. Rasulullah mengatakan aku berpuasa, kemudian ada hari aku tak berpuasa. Wa ana atazawwajun nisa, aku juga berkahwin dengan perempuan. Bukan seorang, sampai 4, lebih daripada 4. Itu khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ikut sunnahku, ikut sunnahku, dia daripadaku. Sesiapa yang ingkar kepada sunnahku, dia cuba nak melampaui dalam perkara agama, mereka bukan di kalangan umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ketegasan. Lalu Rasulullah menyebut, qul bi fadlillah. Allah ajar Rasulullah bila orang tanya, adakah aku boleh masuk syurga dengan amalanku? Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu bagi tahu kepada mereka, qul bi fadlillah. Masuk syurga Allah ini dengan kelebihan yang diberi oleh Allah, wa bi rahmati, dan rahmat daripada Allah. Maknanya, kalau kita nak harapkan amalan kita untuk kita masuk syurga Allah memang tak padan. Paling kuat kita beramal, kalau sentiasa kita beramal 60 tahun, 70 tahun kita boleh beramal. Kalau beramal 70 tahun, maknanya umur kita mati mesti 90 tahun. Tolak yang sebelum akhir balik, tolak zaman nyayuk. Dah macam mana kita nak masuk syurga Allah kalau Allah bubuh kita dalam syurga 60 tahun juga? Munasabah. Ini dah syurga Allah. Kita duduk dalam syurga Allah satu hari. Inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sana. Satu hari kita di hari akhirat. Satu hari. Sama tempoh dia dengan 50,000 tahun dunia. Satu hari kita duduk dalam syurga ataupun kita duduk dalam neraka, wal-iazubillah. Satu hari tempoh dia sama lama dengan 50,000 tahun dunia. Dan macam mana kita nak cakap kita sembahyang 4-50 tahun nak masuk syurga Allah kalau satu hari pun 50,000 tahun dunia? Nak zakat. Kita bagi laluan untuk azan sekali. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah juga pesan kepada kita supaya kita mengelak daripada unsur-unsur yang menyebabkan kita rasa kekitaan. Kita boleh bekerja sebab apa? Saya sihat, saya kuat. Ini pandangan daripada tasawuf yang berbeza dengan zahir pandangan ulama lain. Dia tak bagi.
Memang kita bekerja, kita boleh datang ke masjid kerana apa? Kerana kita sihat. Dia tak nak kita sihat. Dia nak Allah Subhanahu wa ta'ala yang anugerah kepada kita sihat. Sebab bukan kita yang sihat. Sebagaimana yang disebut ana khairun min. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada syaitan, iblis, supaya sujud kepada Nabi Allah Adam, syaitan bagi jawapan, ana khairun min. Aku lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam. Sebab aku dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Aku lebih baik, api lebih baik daripada tanah. Ana khairun min. Allah tidak izin. Sebab bukan masalah isu baik ataupun tidak baik. Dia adalah perintah daripada Allah. Dalam apa jua keadaan, kita mesti tunduk kepada perintah Allah ini. Allah perintah kita buat macam ni, kita kena buat. Tak boleh kita nak lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintah kepada manusia supaya menegakkan syariat Allah. Kita kata tak sampai masa lagi, kena tunggu kondusif, kena itu, kena ini, banyak lagi itu ini. Jangan kita buat pandai lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang suka mempertikaikan apa yang diperintah oleh Allah, sebagaimana syaitan mempertikaikan. Bila Allah memerintah kepada dia supaya sujud kepada Adam, dia kata ana khairun min, aku lebih baik. Dan perkara ini banyak melanda umat Islam di seluruh dunia. Alasan itu, alasan ini, dia cukup syarat dan nak pergi ke Mekah. Cukup syarat, dengan sehat dia, dengan harta dia banyak, dia buat pandai lagi. Dia kata tunggu dulu, tunggu tua sikit. Sekarang ini muda sangat. Padahal ibadat haji ini lagi muda, lagi wajib. Sebab dia sehat. Sebab ibadat abdaniyah yang membabitkan anggota kita kena sehat. Kita kena tawaf, kena sa'i, duduk di Arafah. Kalau tua, masalah. Tapi ayat dia kata tunggu tua. Pandai dia pada Allah. Pandai dia. Syekh Ibn Atha'illah, dia minta kepada kita berwaspada. Hatta dia bawa satu ayat, innama utituhu ala ilmin indi. Ini kisah yang berlaku kepada Qarun. Apabila Qarun berjaya dalam perniagaan, yang asalnya Qarun ini miskin, dan dia adalah pengikut setia kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, taat kepada Nabi Allah Musa. Lalu dia minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya dia ni lebih senang, dan dia boleh support Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa nak buat kerja ni, tak apa, saya support. Nabi Musa doa, dimakbulkan doa oleh Allah. Qarun jadi kaya. Bila jadi kaya, siapa yang bagi kaya? Allah. Tapi dia sebut innama utituhu ala ilmin indi. Ini kepakaran yang ada pada dia. Ini kehebatan perniagaan dia. Hebat dia. Cara dia berfikir menyebabkan dia jadi kaya. Bukan masalah Allah. Kita juga dalam hidup kadang-kadang kita boleh masuk dalam golongan ini. Bila naik pangkat, kita kata memang saya berhak sebab saya ada kepakaran. Saya belajar tinggi sampai PhD, saya belajar tinggi sampai master. Memang saya boleh, saya kena duduk di sini. Pandangan daripada tasawuf tak betul. Tak betul. Sebab ada orang yang tak sekolah pun boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya. Tempat saya di Besut, ada seorang tokek buka jeruk, buka laut dalam, kaya raya. Sekali buk dia masuk berpuluh-puluh ribu dapat untung saja berpuluh ribu, kadang-kadang mencecah ratus ribu sekali untung masuk. Para hadirin tahu ni, nak kira duit jangan lebih daripada RM100. Lebih RM100 pening kepala.
Dia kena pakai kerani. Pakai kerani yang kira. Dia nak kira duit, jangan lebih pada 100. Lebih pada 100 pening, dia tak ada nak kira. Maknanya rezeki ini daripada Allah. Kalau tidak, orang belajar tinggi semua kaya raya belaka, orang yang tak sekolah semua miskin belaka. Ada orang yang Allah anugerah kepada dia harta benda banyak. Ada orang Allah anugerah kepada dia kesihatan banyak. Oh, ni kawan saya pakar sakit jantung. Muda lagi tak kahwin, meninggal dunia kerana jantung. Dia tak sedar, dia pakar jantung, dia tak cek jantungnya. Meninggal dunia sakit jantung. Kalau kira pakar jantung tak kena. Tapi tak, semua ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan Allah. Benar, saya jumpa kawan-kawan doktor, dia nasihat kepada saya, jangan. Saya ni suka guru. Dia nasihat, dia kata, ustaz, dia kata makan jangan banyak. Jangan banyak. Dia kata makan sikit dah ujung. Saya dengar, dia kata yang lemuk-lemuk jangan makan gini-gini. Saya dengar. Lepas tu saya kata, minta maaf, nak tanya hantar sekali. Kata hantar makan banyak, makan berapa pinggan? Kata makan nasi. Dia pun suka. Dia kata 2 pinggan. Dia 2 pinggan, dia nasihat orang, janganlah. Doktor pakar kecil mani, kena kecil mani pun. Pakar jantung, mati sakit jantung pun. Sebab apa? Ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kampung tak tahu apa benda, hidup sampai 120 tahun. Dekat kampung saya ada seorang baru meninggal dunia baru dia, umur dia dekat 120 tahun. Kalau nak kira kehidupan dia, dia minum air dalam kolam yang tempat kerbau pergi berlumpur. Bila kerbau lagi, air yang takut jadi jernih, dia pergi minumnya. Tak kena sakit. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tegur. Kalau Qarun mengatakan kaya dia kerana kepakaran dia, innama utituhu ala ilmin indi. Quran mengatakan tak betul kita bercakap macam tu. Maka hari ini apa benda sahaja kita diminta bersandar pada Allah. Allah bagi kita sihat, syukur, alhamdulillah kita sihat. Allah anugerah kepada kita nikmat hidayah, kita dapat datang ke masjid, kita mengatakan syukur, alhamdulillah. Allah sayang kepada kita, Allah pilih kita datang ke masjid. Barulah kita ini bergantung bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa benda yang Allah anugerah kepada kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Kita dapat beli kereta, alhamdulillah, syukur. Ini kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kita dapat rumah, ini daripada Allah. Kita dapat anak, ini daripada Allah. Kita ada rezeki daripada Allah. Kesihatan kita daripada Allah. Mengapa Allah buat macam tu? Liyabluwani. Kena ingat. Jangan kita syukur saja. Dapat harta, syukur, alhamdulillah. Syukur satu. Yang kedua, liyabluwani. Ingat, Allah bagi harta, Allah nak uji kita. Allah bagi kesihatan, Allah nak uji kita. Allah anugerah anak, Allah nak uji kita. Allah anugerah apa saja nikmat, liyabluwani. Kena ingat, ini ujian daripada Allah. Sebab kalau kita tak ingat ujian, boleh jadi kita akan lupa. Kita akan terpesong. Kaya, akhir sekali tak mari masjid. Dulu waktu miskin, duduk sah depan. Orang tak azan lagi mari dah duduk depan. Bila kaya, tak tahu ke mana. Maka bila kita kesenangan, kita ingat liyabluwani. Di samping Allah anugerah nikmat, Allah nak uji aku. Aashkuru am akfur. Adakah kita bersyukur pada Allah ataupun kita kufur kepada Allah? Sihat kita, adakah kita syukur pada Allah ataupun kita kufur? Allah bagi nikmat kepada kita yang tidak dianugerah kepada orang lain, adakah aku syukur pada Allah ataupun aku kufur? Allah ingat, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kita bersyukur bukan untuk orang lain, kita bersyukur untuk diri kita.
Sebab bila kita bersyukur pada Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah. Allah bagi rezeki kepada kita, kita syukur, Allah tambah. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah mengatakan kalau kamu kufur kepada Allah, Tuhan Rabbi, Tuhan kita ini Ghaniyyun karim, dia tak berhajat kepada kita. Kena ingat, Allah tak berhajat kepada kita. Kita baik macam mana sekalipun, dia tidak menambahkan kuasa Allah walaupun sebesar zarah. Kita jahat macam mana atas dunia ini, dia tidak mengurang kuasa Allah walaupun sebesar zarah. Dan di mana kita? Maknanya kita ini makhluk yang tak ada apa. Ni malam ni, kalau saya Allah tak cipta, saya Allah tak cipta, tak hidup atas dunia ni, orang lain akan belajar di sini. Tak ada benda. Tak ada benda. Masjid khairiyah ni orang lain. Begitu juga kita yang ramai-ramai. Kalau Allah tak cipta, tak ada masalah. Maka bila kedudukan kita ni tidak ada nilai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita nak pandai-pandai. Bila kita sembahyang, kita nak minta ganjaran dengan Allah. La, kita sembahyang, biarlah kita bersandar pada Allah, serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk syurga dengan bifadlillah, kelebihan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Jangan kita mengatakan kita sembahyang tak tinggal, insya-Allah syurga. Tak betul. Pandangan daripada ulama tersebut. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita kufur, kata Allah, Allah sama sekali tak berhajat kepada kamu, dan kuasa daripada Allah tak akan terjejas apa. Maka hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ambil dulu pengajaran dalam hikmah yang pertama. InsyaAllah selepas daripada ini, bulan hadapan ini, kita akan sambung hikmah yang kedua, yang akan disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang sememangnya kita akan rasa benda-benda yang disentuh oleh Ibnu Athaillah ini membabitkan kita, membabitkan hati kita. Biarlah kita didik hati kita, kita betulkan hati kita supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berguna, insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kira sekadar itu saja pada malam yang mulia ini. Cuma pada malam ini kesempatan saya datang, dan insya-Allah setiap kali saya datang di sini, saya nak mengajak hadirin dan hadirat berkongsi satu kebajikan, kebajikan yang besar, di mana saya diamanahkan oleh kawan-kawan ulama-ulama, tuku pondok, pensyarah-pensyarah universiti. Pernah kita buat satu seminar di Kota Baru Kelantan, seminar berkenaan dengan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Pokoknya dalam seminar ini kesimpulannya, dakwah kepada orang bukan Islam ni tak berlaku. Kita terabai dalam perkara ini dan kita lepas pandang. Kita seronok mari masjid, kemudian kita pakat balik rumah. Mari dekat kuliah kita balik. Akhir sekali orang bukan Islam, orang Cina, orang India yang bukan Islam, agama Buddha, agama Hindu ni berpuluh tahun kita merdeka, terbiar mereka. Beberapa tahun kebelakangan ini, agama Kristian ambil satu perjalanan yang sangat agresif. Dia hantar misionari pergi jumpa dengan orang-orang Cina, orang India ni. Dia ada satu jentera dia, dan setiap buah gereja yang ada di Malaysia ini, dia ada satu pejabat khusus yang mengendalikan urusan misionari. Rekasnya saya nak sebut, masyarakat Cina yang ada di negara kita pada hari ini, yang kaya-kaya, sangat ramai mereka masuk Kristian. Ramai sungguh. Jumlah ini dapat dikesan apabila saya buat tesis PhD saya. Tesis PhD. Bukan main-main, bukan buat begitu dah. Tesis PhD saya buat. Tajuk dia kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana. Bila saya pergi buat temu ramah,
Orang Cina ni masuk Kristian. Angka penganut agama di Malaysia kena ingat, nombor 1 sekarang ni yang paling ramai Islam, nombor 2 Buddha, masih Buddha lagi nombor 2, nombor 3 Kristian, nombor 4 baru Hindu. Dalam jabatan perangkaan, agama Kristian ini duduk di bawah sekali, duduk bawah sekali, paling sikit. Hak berlaku sebenarnya ramai. Hadirin sekalian, boleh tengok waktu sambut tahun baru, tengok pokok Christmas merata-rata di hotel baik, di mana baik, merata-rata, menandakan penganut agama Kristian ini sangat besar dalam negara kita. Yang disebut oleh jabatan perangkaan tak betul. Kerana isu ni lah, isu tukaran agama, dia tak nak jadi isu yang besar. Tapi saya nak sebut ni realiti. Saya bertemu dengan orang Cina. Saya kata, sebab apa you convert to Kristian? Dia tak convert to Islam. Dia sebut kepada saya 2 faktor. Yang pertama, kerana Islam tak pernah mari dengan dia. Kristian dengan risalahnya, dia bagi dengan missionary-nya, dia pergi cerita Kristian, kemudian dia buat motivasinya, ada di kalangan mereka yang membekalkan modal perniagaan, dia beri kepada anak-anak muda pinjaman untuk beli motosikal, semua sekali diurus oleh gereja. Akhir sekali orang masuk Islam. Bukan saja Cina saya tak sebut, orang India pun masuk ramai, orang Melayu pun ramai. Ada yang masuk ibu bapa tak sedar, masuk Kristian. Dia mengatakan Islam tak pernah mari. Satu, ini kita kena akui. Yang kedua, dia kata macam mana dia nak masuk Islam, sedangkan orang Islam sendiri tak benarkan mereka masuk Islam. Saya termenung. Dia kata macam mana tak benar? Dia kata orang Islam sebut Islam tak sesuai untuk masyarakat majmuk, Islam tak sesuai untuk orang Cina, Islam tak sesuai untuk orang India. Dan yang sebut ni bukan cala-cala orang, kadang-kadang mufti, kadang-kadang qadhi. Islam tak boleh, masyarakat majmuk Malaysia tak boleh laksana Islam kerana kita masyarakat majmuk. Akhir sekali benda ni menjadi racun yang sangat bahaya. Orang bukan Islam tolak Islam kerana kenyataan daripada orang Islam. Para hadirin sekalian, benda ini sangat menyedihkan. Orang Kristian tak pernah cakap agama Kristian tak sesuai untuk masyarakat majmuk. Yahudi yang jahat dia tak pernah cakap. Orang Yahudi tak pernah sebut Yahudi tak boleh untuk masyarakat majmuk. Tapi mari orang Islam ni mulut syurga. Akhir sekali pokoknya mereka tak masuk Islam. Maka kita tubuh satu jawatan kuasa dan kita nak mulakan kerja ini. Kita nak jadikan satu pengkalan dakwah, dan sayanya diamanah untuk pegang jadi pengurusi penasihat kepada kerja ini, iaitulah Datuk Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat, bapa saudara saya. Tok Guru ni pak saudara saya. Dia jadi penaung, saya jadi pengurusi. Alhamdulillah hari ini kita buat satu bangunan yang besar, 100 kaki kali 120 kaki, 5 tingkat. Alhamdulillah telah kita bina, dah naik, dah kubur, atap, apa semua sekali. Yang ada di dalam ini bilik-bilik yang banyak. Kita ada bilik operasi dakwah kepada masyarakat bukan Islam, bilik untuk kita kendalikan laman web, insya-Allah akan ada. Sekarang ini kalau orang nak tahu apa benda Islam, nak layari laman web mana? Tak ada dalam negara kita. Kalau ada pun yang luar negara, yang Syekh Ahmad Didat, yang ada daripada Kuwait, Malaysia tak ada. Ini kita kena ingat. Ini realiti tak ada. Jadi insya-Allah kita nak wujudkan benda ini. Nak wujud. Jadi alhamdulillah bangunan ini akan menelan belanja kurang lebih 3.5 juta. Sekarang ini telah kita buat, kita dah habis 2 juta lebih dah. 2 juta lebih perbelanjaan yang kita belanja. Cuma saya nak sebut sepatutnya derma yang pungut ni tak sampai 1 juta, dekat-dekat 1 juta baru. Belanja dah habis 2 juta lebih. Itu faham tak? Dan saya sendiri pun nak tengok sungguh tempat ini beroperasi, dan insya-Allah kita akan jadikan pusat dakwah satu. Yang keduanya, tempat ini akan membekalkan, akan melahirkan tenaga dakwah yang profesional. Saya akan buat sekolah, masa depan akan jadi college tahfiz, tapi bidang dia dakwah kepada non-muslim.
Saya kena buat begitu. Maknanya pelajar ni bila dia lepas sana belajar, kita akan hantar pergi ke China, dia belajar kerusu bahasa Cina, dia balik, dia boleh banding antara agama Islam dengan agama Buddha dalam bahasa Cina. Dia nak bercakap dengan orang India, dia boleh bercakap dalam bahasa India. Kita akan hantar pergi ke India. Sampai tahap tu cita-cita saya yang saya nak buat. Saya minta hadirin dan hadirat pakak doa supaya kami ada kekuatan. Kerana benda ni benda yang payah, benda yang payah, benda yang sukar, benda yang akan kita berhadapan dengan ujian yang sangat banyak. Cuma pada malam ini saya nak umumkan kutipan dana untuk tujuan ini. Sesiapa yang nak menyumbang, nak bagi keuangan bentuk zakat dan sebagainya, boleh hubungi. Kalau yang nak bagi banyak-banyak tu, saya minta pergi tengok, pergi tengok sendiri. Dan kalau boleh, kalau nak beli bahan-bahan mentah pun pergi hantar pun, kita sangat alu-alukan. Tapi kalau nak beli bahan mentah tu kena kontak saya dulu. Nanti beli benda yang kita tak guna pula. Besi kita tak guna dah, ada clear dah habis semua dah. Adalah benda-benda lagi banyak. Urusan finishing ni banyak lagi. Aircon dah ada orang nak sponsor, insya-Allah tak bubuh lagi. Barang-barang elektrik ni masih banyak lagi kita perlu. Nak bagi duit pun boleh, nak bagi bahan mentah pun boleh, insya-Allah. Dan malam ni sesiapa yang nak berderma bolehlah letak di atas jadah di depan ni ke. Dan kita ada brosur, ada brosur yang siapa nak ambil brosur. Cuma brosur tu gambar tu lama, gambar ni sebelum daripada Ramadan dia lepas lagi. Jadi sekarang ni gambar tu dah bertukar banyak dah. Bangunan ini dah naik dengan kubah, dengan atap, apa semua sekali dah tu dah. Alhamdulillah. Jadi saya mengalu-alukan kepada penderma, dan bagi orang yang menderma untuk arwah dan sebagainya, kami buat begini. Saya setiap kali saya mengajar di Besu, yang orang dengar pun ramai, boleh tahan antara 300-500 orang yang dengar kuliah saya mengajar. Lepas saya mengajar, saya buat tahlil. Buat tahlil, saya niat khusus kita hadiah kepada penderma-penderma yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan insya-Allah anak-anak dia, keluarga dia menyumbang, kita balas balik kepada keluarga dia, kepada keluarga. Dan insya-Allah amalan ini saya akan buat sehingga akhir hayat saya. InsyaAllah bila siap bangunan ini, lagi banyak benda-benda yang kita buat. Kita niat khas sedekah kepada semua penderma-penderma yang menderma untuk tujuan pembinaan ini, insyaAllah. Jadi itu saja yang saya nak umumkan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkarna wa nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma wa zidna fahma wa zidna rizqan halalan tayyiban. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma tammimna bi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis ucapkan terima kasih kepada